Mengimbau kembali detik-detik sukalara bersama seorang insan yang dipanggil isteri. Terpandang olehku gelagat seorang kanak-kanak berambut panjang hingga ke punggungnya di suatu petang di sebuah taman permainan berhampiran kediamanku telah mengingatkan aku pada peristiwa lalu bertemu jodoh dengan isteriku. Ketika itu umurku baru mencapai 15 tahun dan telah menamatkan alam persekolahan dengan mendapat sijil rendah pelajaran tahap 4. Tahap yang tidak boleh menyambung persekolahanku. Sememangnya aku sedar bahawa aku sememangnya seorang yang malas belajar. Aku tinggal di bandar Johor Bahru bersama nenekku, manakala ibu bapaku tinggal di kampung. Ketika aku balik pada suatu hari ke kampung, aku telah terpandang seorang gadis berambut panjang berlalu pergi meninggalkan kawasan rumahku. Aku tertanya-tanya di hatiku, siapakah si gadis itu? Kerana sebelum ini, aku tidak pernah jumpa dan tahu ianya dari mana. Mengikut apa yang dikatakan oleh ibuku, bahawa gadis itu baru berpindah dari Pulau Bukum, Singapura, aku teringin sangat untuk bertemu dan berkenalan dengannya. Ianya terlalu sibuk dan masih belajar di sebuah sekolah menengah agama di sebuah pekan di Muar. Hanya ketika dia sedang menunggu bas ketika hendak bersekolah yang dapat aku bertemunya. Itu pun setelah puas aku membuat intipan. Saat itu, aku ambil kesempatan memberikannya secebis nota bertulisan dakwat merah yang mana menyatakan siapa diriku. Dia mengambil dan terus disimpannya di dalam beg sekolahnya. Semenjak itu, aku tidak pernah berhubung dan berjumpa dengannya, sehinggakan namanya pun aku tidak tahu. Hanya beberapa tahun kemudian, baru aku tahu gadis yang berambut panjang itu bernama Jamilah. Duduk aku Jamilah, gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya, dia pandai berdandan, dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji. Duduk aduh Jamilah, dia pagi pergi ke kali, rajin sekali. Lewat depan rumahku, ku tegur dia malu sambil menunduk dia tersipu. Ya Jamilah, kau gadis ayu,
Ketika umurku 19 tahun, aku telah memasuki Angkatan Tentera Malaysia. Setelah tamat latihan, aku telah dihantar ke Sarawak di Bandar Miri. Namun pada penghujung tahun 1974, aku telah mendapat berita yang mengatakan bahawa bapaku telah sakit tenat. Aku telah dibenarkan bercuti selama sebulan untuk balik melihat bapaku. Alhamdulillah, keadaan bapaku tidak berapa kritikal sangat dan masih boleh ke pekan berhampiran. Namun, aku masih belum melihat dan bertemu dengan gadis yang aku idamkan itu. Dalam perkiraanku bahawa gadis itu telah tamat belajar dan tentunya mempunyai buah hati di kampung itu. Ketika aku masih di kampung, aku telah didatangi seorang lelaki yang tidak pernah aku lihat dan juga mengenalinya. Ketika itu bapaku masih belum pulang dari pekan. Terpaksalah aku melayani sehingga bapaku pulang. Cutiku hanya berbaki beberapa hari lagi untuk aku kembali bertugas semula di Sarawak. Beberapa hari kemudian, aku telah disuruh oleh bapaku untuk ke Johor Bahru ke rumah abangku yang tinggal di Jalan Tarum. Aku tidak tahu kenapa aku disuruh pergi. Sehinggalah sampai ke rumahnya, orang telah ramai menungguku sejak dari pagi lagi. Dengan keadaan yang terpinga-pinga, aku telah disuruh duduk di hadapan seorang imam dan beberapa orang yang ada bersamanya. Hatiku sungguh berdebar dan takut apakah sebabnya aku berjumpa dengannya. Setelah bertanya khabar dan menerangkan apa yang bakal terjadi, barulah aku ketahui bahawa aku akan dinikahkan dengan seorang gadis yang tidak pernah aku kenal sebelum ini. Dengan perasaan terkejut dan terpinga-pinga, dapat juga aku melafazkan ijab kabulku dengan sekali lafaz. Setelah selesai bacaan doa dan jamuan yang telah abang dan kakakku sediakan, aku diberitahu yang aku akan bertemu dengan bakal isteriku pada keesokan harinya pada jam 1 tengah hari. Persandinganku dengan isteriku telah ditemani emak saudara sebelah isteriku yang sama-sama bertemu jodoh. Semasa persandingan, aku tidak berani untuk memandang atau menjeling untuk melihat siapakah gadis di sebelah aku ini. Adalah satu kejutan buatku nanti. Setelah selesai sahaja istiadat bersanding, aku terus balik ke rumah abangku yang tidak berapa jauh dari situ. Sebelah malamnya, barulah aku balik ke rumah isteriku dan dia terus mencium tanganku. Sungguh ku tak duga sama sekali bahawa isteriku ini adalah gadis yang pernah aku cuba menguratnya semasa di kampung dahulu. Ya Allah, inilah yang dikatakan jodoh dan satu kejutan yang kakakku bisikkan tadi. Alhamdulillah. Dulu pernah aku bercinta dengan gadis cantik rupawan. Sangat sukarnya hendak berjumpa, selalu ada
terjadinya. Biarkan aku beralas saja, kalau jodoh bertemu juga, kalau jodoh bertemu juga. Betapa gembiranya hatiku ketika itu setelah mengetahui siapa isteriku, sehingga aku tidak malu untuk menitiskan air mata kegembiraan. Kegembiraanku bersama isteriku hanya beberapa hari sahaja, kerana aku terpaksa kembali bertugas. Setelah bertugas seperti biasa, pasukanku telah dipindahkan dari Miri Sarawak ke Kem Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Pada tahun 1975, aku telah menyewa sebuah rumah di kawasan ini dan mengambil isteriku yang telah aku tinggalkan selama setahun yang lalu di Johor Bahru. Maka bermulalah kehidupan kami suami isteri. Segala kenangan manis dan lucu dengan kisah-kisah lama yang aku bangkitkan menambah keharmonian rumah tangga kami. Kebahagiaan hidup kami telah dikurniakan kehadiran cahaya mata seramai 8 orang yang mana kesemuanya lelaki. Aku bersyukur kehadrat ilahi dengan pemberiannya kerana semuanya sempurna. Kebahagiaan kami sekeluarga rupanya tidak sampai di situ sahaja. Setelah semua anak-anakku mendirikan rumah tangga dan meninggalkan aku dan isteriku, tinggallah kami berdua dan tidak lagi mendengar riuh rendah suara anak-anak yang menambahkan kesepian buat kami. Dengan memendam perasaan dan hati yang selalu kesunyian membuatkan isteriku jatuh sakit. Rupanya Allah lebih menyayangi isteriku daripada aku. Pada tanggal 7 September 2013, selepas solat subuh, isteriku telah menghembuskan nafas terakhirnya di sisiku. Aku redha dan berserah kepada Allah. Semoga rohnya ditempatkan di sisi orang yang soleha. Kini aku kesorangan setelah 5 tahun pemergian isteriku yang sangat-sangat aku kasihi. Dan aku sentiasa berdoa semoga ia bahagia di samping Allah dan dijauhkan dari siksaan. Kehidupan aku banyak ku habiskan di masjid berhampiran rumahku untuk dinantikan saat-saat kematianku pula. Sekian luahan rasa daripada seorang insan yang kesunyian dan keseorangan, walaupun dikelilingi cucu-cucuku yang seramai 30 orang, namun tak sama dengan kenangan bersama isteriku. Sejak mula ku kenalmu, kemesraan terciptalah amat indah. Kedua tangan menatang mesra, gurauanmu terdengar. Tuhai kasihku yang ku sayang, bayanganmu sering menjelma lagi, menghilang tanpa sepatah kata. Hatiku terkecewa, tanpamu ku sepi. Kau sinar hidupku, bersemadi di jiwaku. Penawar
hatiku yang luka. Namamu abadi terukir di bibirku. Aku sabar menunggumu, tiada jua kau menghampiri diriku, sehingga bunga gugur ke bumi. Terkulai layu sepi. Tanpamu ku sepi, kau sinar hidupku, bersemadi di jiwaku.